tak sempat tu. Tak pun saya tak kira. Tak apalah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar 5A yang madam sayangi. Okay, so today is the last day it's not the last day lah, it means that the last chapter, okay, for PAD 350 that we are going to cover, okay. In this chapter, we are going to learn about the sustainable development efforts in Malaysia, okay. So topik ni sangat menarik, sebab apa? Sebab kita nak tengok apa yang negara kita buat, okay, in order to develop sustainably, okay. So here we go. So in this topic, you are going to learn about the efforts done by Malaysia in order towards sustainable development. Alright. Okay, so at the end of this topic, you should be able to identify and understand. Kamu kena fahamlah apakah effort-effort yang Malaysia dah buat dan apakah cabaran negara kita untuk buat sustainable development, apakah strategi dan inisiatif dan pelibatan Malaysia di peringkat antarabangsa dari segi sustainable development, ya, pembangunan lestarinya. And then, okay, so Malaysia started its journey on sustainable development since 1970s. Okay, nampak ke slide madam ni? Nampak madam. Alhamdulillah, ya. Okey, sebenarnya Malaysia ni dia dah lama dah mulakan sustainable development. Tapi masa tu nama sustainable development tu tak ada lah lagi. Cumanya masa dasar ekonomi baru pada tahun 1970 yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak, salah satunya adalah untuk eradicate poverty, membasmi kemiskinan dan menstruktur semula ketidakseimbangan masyarakat masa tu. Okey, masa tu kamu tahu kan, kerana dasar pecah dan perintah British telah menyebabkan 3 kaum yang besar di Malaysia dibahagi-bahagikan mengikut aktiviti ekonomi. So contohnya macam India dekat estate, China di bandar dan Melayu sebagai nelayan ataupun petani. So ini menyebabkan ada golongan yang kaya dan ada golongan yang teramat miskin. So ini telah menyebabkan berlakunya 1969 antara sebab-sebab lah berlakunya macam ketidakpuashatian, rasa tidak adil yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum. Masa tu madam kan dah pernah cerita kan, sampai dilaporkan 1,000 orang mati. Dia kerana masa tu UMNO ataupun Parti Perikatan, 3 parti tu dia tidak dapat majoriti. So DAP macam menang masa tu, PAP kan dia macam menang macam tu. So dia orang main ejek-ejek, bergaduh-gaduh sampai melibatkan pertumpahan darah. Salah satu sebab pun adalah kerana orang Melayu merasakan mereka miskin dan susah di tempat mereka sendiri. So pada tahun 1970 dasar ekonomi baru telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak untuk membasmi kemiskinan. Okey, dia serampang 2 mata, ya, dan juga membalancekan, okey, menstrukturkan semula society yang tak balance ni. Okey, so itu bermula startnya perjalanan Malaysia, iaitu nak membasmi kemiskinan. Seperti mana yang kita tahu, Sustainable Development Goals pertama sekali no poverty. Kemiskinan ni bawa banyak masalah, betul. Madam pernah berasa hidup dalam miskin, tak ada duit, nak belajar susah kan. So kita akan stres, okay? Kita akan menimbulkan banyak masalah lain lagi bila kita berada dalam orang kata dalam tekanan kemiskinan ni. So that's why lah mula-mula sekali Malaysia memulakan untuk membasmi kemiskinan. Kita baru perolehi kemerdekaan, kita bergaduh, rakyat ramai yang miskin, memang teruk lah, kebanyakan rakyat miskin masa tu, okay. So Malaysia memulakan perjalanan dia dalam sustainable development dengan nak membasmi kemiskinan. All the subsequent 5-year Malaysia development plans, okay, plan 5 setiap 5 tahun Malaysia ada kan, RM, rancangan Malaysia, rancangan Melaya pertama, rancangan Melaya kedua, rancangan Malaysia ketiga, semuanya adalah underscore the elements of sustainable development. Sebenarnya secara tak langsung
dah pun ada elemen-elemen sustainable development. Okay, tapi masa tu kita macam sustainable, tak ada nama dia, bukan sustainable development. Okay, growth with equitable distribution, kita nak membangun dengan orang kata pengagihan kekayaan negara secara sama rata to all sections of society. Maka setiap segenap section masyarakat tu, kita tak nak satu pun yang ketinggalan. Kan ada kan equality kan, access to basic infrastructure and utilities. Kita nak semua rakyat berupaya untuk dapat kemudahan dan juga utility. Okay, maknanya masa tu kerajaan berusaha sangat-sangat buka tanah felda, menyediakan bekalan air, bekalan elektrik kan, access to education, of course sekolah masa tu ada Rahman Talib report, semua pasal sekolah, healthcare service, okay, memperkenalkan perkhidmatan kesihatan and mainstream environmental conservation. Dan masa tu mulalah start untuk memelihara alam sekitar. So sebenarnya benda ni secara tak langsung Malaysia dah lama ada. Cumanya hanya selepas Brundtland Report tu Sustainable Development punya nama tu semakin orang kata dikenali. Maknanya nama je baru, tapi benda-benda ni sebenarnya dah lama dah Malaysia buat. Okay. So pada tahun 2009 Malaysia telah memformulasikan new economic model ataupun ini Datuk Seri Najib pula yang telah pun further cemented Malaysia's commitment. So pada tahun 2009 Perdana Menteri sewaktu itu Datuk Seri Najib, dia pun telah buat pula NEM. So ini telah macam mengukuhkan lagi komitmen Malaysia untuk mencapai sustainable development based on 3 pillars, berdasarkan pada 3 benda lah, iaitu high income, kita nak berpendapatan tinggi, inclusivity, inklusif ni maknanya include lah, kita include orang, tak ada pun masyarakat yang ketinggalan, semua kaum, bandar, luar bandar, semuanya termasuk, and sustainability. Dan kita masa tu nak membangun secara lestari, which mirrors the 3 elements of the SDG. Dan ini sebenarnya di-reflect balik, menggambarkan semula 3 elemen SDG yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. NEM juga provide rancangan Malaysia 5 tahun sampailah tahun 2020. So kalau kamu perasan sekarang rancangan Malaysia yang ke-5 tahun ni dah sampai ke yang ke-11 lah. So dah ke-12 lah 2021 ni, dan dia memang mengambil kira 3 tonggak yang diperkenalkan dalam New Economic Development. Macam itulah Perdana Menteri dia akan sambung sebab polisi ni dia tidak sebulan dia tak nampak, 2 tahun dia tak nampak. Dia kena sentiasa 5 tahun barulah nampak hasil. Tema rancangan Malaysia yang ke-11 adalah anchoring growth on people. Kita nak sangkutkan pertumbuhan kepada rakyat. Benarlah negara Malaysia ni memang mementingkan rakyatnya. Where people will be the centerpiece. Rakyat akan menjadi orang kata tumpuan untuk segala effort pembangunan yang kerajaan buat untuk memastikan tidak ada mana-mana section masyarakat yang ketinggalan dalam terlibat dan mendapat manfaat daripada kekayaan ataupun kemajuan negara. Luar bandar, dalam bandar, Madam percaya kerajaan kita memang berusaha keras untuk memastikan tiada rakyat yang ketinggalan. Kita tengok pada Malaysia dah buat banyak kan, kita dah merdeka hampir lebih kurang 65 tahun. So apakah achievement? So Malaysia is therefore not starting anew on its pathway to sustainable development, but it is a process already in motion. Kita ni bukanlah baru start, tetapi proses tu dah memang dah lama dan masih lagi bergerak. So kita lihat apakah pencapaian Malaysia sampai sekarang kita tengok SDG 1 and 2. Kemiskinan tegar, absolute poverty ni terlalu miskin, maksudnya telah dikurangkan daripada 49.3% pada tahun 1970. Dulu orang miskin tegar kat negara kita ni hampir separuh. Bayangkan separuh daripada rakyat miskin tegar. Miskin tegar dia tak sama dengan poverty tau. Miskin tegar ni memang terlalu miskin. Tetapi pada 2014 satu kajian telah dibuat, kita hanya ada lagi miskin tegar tapi tak sampai pun 1%. Ini adalah pencapaian yang membanggakan, dan with no reported cases of hunger, dan tidak ada
kebuluran. Memanglah Madam percaya ni, even kalau macam gelandangan pun orang beli roti pun dia orang macam dah buang-buang sebab makanan dah terlalu banyak diberikan. Maybe they want something new, macam peluang pekerjaan, dia orang nak tempat tinggal, rumah, benda-benda macam tu. Tapi bab makanan insya-Allah kat Malaysia ni dah settle. Miskin ada tapi bab makanan tak ada orang yang kebuluran. Okay, so SDG 1 and SDG 2 kira macam SDG 1 tu hampir settle dan SDG 2 memang settle. Okay. SDG 3, child and maternal mortality rates are almost at the level of developed country. Okay. SDG 3 yang berkaitan dengan kesihatan. Okay. Maknanya ibu mengandung punya kadar hidup dan baby budak yang kita belajar sebelum ni bawah 5 tahun mati sebab tak cukup nutrisi budak kan. Kita ni sekarang dah hampir sama level dengan negara-negara maju seperti US, seperti Jepun, UK, okay. Eradicated endemic, penyakit-penyakit macam berjangkit seperti smallpox ni, cacar air macam campak yang teruk tu, and polio tu yang sampai kamu tengok kan, polio tu macam sampai kaki dia mengecil dan tak boleh nak ni kan. And reverse the spread of HIV dan AIDS. Kalau kita tengok penyakit kronik kat negara kita ni dah tak ada. Sekarang ni lah ada COVID semula tapi itu pun satu dunia kan. Drastic reduction in waterborne diseases. Okay. So pengurangan yang sangat drastik untuk penyakit yang dibawa oleh air. Faham tak? Kalau air kotor, okay, menyebabkan penyakit. Contoh penyakit macam taun, minum air kotor, minum air yang ada najis, yang tercemar, okay, boleh menyebabkan penyakit. Tapi memang dah kurang dah sebab kita ada bekalan air yang bersih sekarang ya. Kematian, death from treatable childhood diseases and malaria. Okay, kematian kanak-kanak kerana penyakit yang tak boleh dirawat dan malaria. Okay, malaria daripada macam demam kapialu, macam daripada minyak, daripada nyamuk, okay, nyamuk tu kan. Okay, so pun drastik turun ya. So alhamdulillah lah, kalau dulu kita dengar budak-budak mati apa semua, sekarang no, the kids, okay, the children in Malaysia they are growing healthily, sangat-sangat sihat. Okay, kita pergi pada pencapaian yang seterusnya dari segi SDG 4 and SDG 5 pasal sekolah ya. Lebih daripada 90% kadar pendaftaran ke sekolah rendah. Maknanya sekarang ni tak ada dah budak yang duduk main, tak pergi sekolah, tak mampu pergi sekolah. Kebanyakannya 90% pergi sekolah dan boys and girls. Tak ada lagi orang kata perempuan tak payah belajar lah, duduk rumah, tak ada ya. Dan 33% darinya telah berjaya pergi ke peringkat lebih tinggi daripada sekolah, maknanya pergi college, pergi universiti, okay. Dan kalau dulu orang kata orang perempuan tak boleh belajar, tapi kalau tengok kat sini dekat tertiary level ataupun peringkat universiti, peringkat lepas sekolah, orang perempuan lagi ramai daripada orang lelaki. So ini menunjukkan tidak ada lagi diskriminasi. Okay. SDG 6 berkaitan dengan water, clean water and sanitation. 95% dah. Okay. Negara kita ada air dan ada sistem kumbahan ataupun yang bagus lah, dan juga orang kata elektrik pun. Okay, tapi 95% kan, 5% lagi kat mana? Ini memanglah Medan rasa dekat Sabah dengan Sarawak tu masih lagi ada. Tapi kalau kita insya-Allah lah, okay, tak ada api melainkan ni. Tapi maknanya orang kata semua benda tu dah ada lah. Okay, SDG 7, 12 dan 16 laws pasal undang-undang, pasal peraturan polisi dan plans in place to better protect and ensure sustainable use of natural assets pun okey. Kita dah ada undang-undang dah untuk menjaga aset-aset natural resources. Dan SDG 8 memanglah kita mencapai full employment since 1992. Susah nak jumpa orang menganggur. Kalau ada pun sekejap-sekejap lepas tu dia akan dapat kerja. Menunjukkan yang ekonomi kita ni booming. Booming ni maksudnya meningkat dan boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat dia. Okay. So tengok pula achievement yang SDG 10 okay, tentang income inequalities pun telah banyak berkurang. Okay, maknanya tidak adalah yang macam terlalu kaya dan terlalu miskin. Gap tu dah semakin berkurang dan banyak kurangnya. Okay, kalau tengok pada SDG 13, 14, 15 dan 17 pula berkenaan dengan land kan, marine apa semua. Kita pada tahun 2015 kita berjaya, masih lagi ada 50% hutan dalam negara kita, 10% adalah
land, okay, protected areas, dan juga masih lagi ada kawasan laut yang kita masih orang kata suci lah, macam tak diterokai, okay, marine kita. Carbon intensity reduce by 30%. Kamu percaya, kamu tahu kan karbon dioksida ni adalah orang kata yang boleh menyumbang pada global warming pun kita berjaya kurangkan. Increasing the renewable energy capacity. Kita tingkatkan penggunaan tenaga yang boleh diperbarui. Okay. Malaysia juga terlibat dalam usaha-usaha memulihara bersama-sama dengan pihak antarabangsa lain seperti Coral Triangle and the Heart of Borneo Initiative. So kita ada usaha sama, macam kan laut dia sikit, laut kita sikit saja, kita pun simpan, kita jaga tempat, orang kata segitiga tempat di mana kayanya karang ni. Karang ni untuk apa Madam coral ni? Kat sini lah kalau coral sihat, ikan makan, so macam okay. So ikan akan sihat. Ianya membantu orang kata kehidupan dalam laut. Okay. Alright. So agenda 2030 pula. Okay. So ingatkan kita belajar dalam Rio report apa semua, Rio ada agenda 2030, okay, dan agenda 2030 kita kat Malaysia pula meningkat, the resolve to pursue the journey on sustainable development more aggressively. So agenda 2030 ni dibuat untuk meningkatkan lagi perjalanan atau komitmen setiap ahli untuk capai sustainable development dengan lebih agresif lagi, okay. So Malaysia pun apa lagi, okay, telah menjajarkan prinsip-prinsip dalam Sustainable Development Goal di dalam rancangan Malaysia yang ke-11, okay. So ini, so maksudnya kita apa yang SDG cakap semua Malaysia buat, okay. Kerajaan telah selarikan dengan cita-cita negara juga, okay. So Datuk Seri Najib masa tu dia pun telah memberi komitmen semasa UN General Assembly yang Malaysia akan tetap akan melaksanakan agenda 2030 lah dalam negara, okay. So agenda 2030 kat Malaysia, okay, to embrace the implement the 70 SDG in a systematic and measurable manner. Malaysia has taken the following initiative. So macam mana Malaysia nak buat nak capai 17 SDG ni? Kita negara bukanlah kaya sangat dan kita adalah negara yang masih lagi membangun, terlalu banyak lagi masalah. Okay, so apa yang Malaysia buat adalah dia membina berbagai-bagai orang kata apa panggil tu dalam bahasa Melayu, pemegang taruh ataupun stakeholder lah, maknanya orang yang berkepentingan dengan SDG ni, dan juga dia memastikan urus takbir macam dia masuk campur lah, okay. So dia juga telah mengadakan simposium ni macam conference lah, okay, berkenaan dengan SDG di peringkat antarabangsa untuk menggalakkan, okay, bukan setakat kerajaan je kan kita belajar kan, actors, swasta kena ambil tahu, NGO, so kerajaan pun buat satu conference menjemput, okay, semua ni supaya sama-sama participate dalam SDG, okay. Conducted studies on data readiness and gap analysis. Ini maksudnya apa? Dia membuat study ataupun membuat kajian lah tentang ready ke negara kita untuk mencapai SDG. Okay. Kajian sangat penting ya. Sebab apa? Sebab kajian akan menentukan kat mana tahap kita dan kat mana yang kita kena capai. Kita kalau buat sesuatu, kamu jangan tak buat kajian tau, macam menonong je. Nak capai sesuatu, kena assess atau nilai dulu kemampuan kita, okay. Sometimes kalau kita buat satu benda macam, okay, kita nak capai ni, capai tu, tapi kita tak padankan dengan kemampuan kita pun susah juga, okay. Undertaken, okay, mengambil langkah a mapping exercise involving non-government and civil society organisation and the private sector to align SDG with the 11 Malaysia Plan Initiative. Tak jadi kalau hanya kerajaan yang bersungguh-sungguh, tapi perlulah mengambil kira peranganan NGO, civil society dan juga syarikat-syarikat swasta yang lain, okay, dalam Malaysia rancangan Malaysia ke-11 ni, okay. So maknanya semua orang terlibat, okay. Establish a national SDG roadmap, dia buat, okay, maknanya orang kata planning lah,
Okey, supaya nak memberi panduan macam mana kita nak laksanakan. Okey, cakap saja dengan laksanakan dua benda yang berbeza ya. Jadi dia kena establishkan satu kaedah yang betul-betul macam mana kita nak buat ni. Alright. So kita semakin maju ke hadapan. Okey, ni tajuk ni untuk memuji Malaysia je lah. Tapi yalah, Malaysia cubalah. Okey, kita ni bukanlah negara yang degil babe. Maknanya orang kata kita cuba untuk ikut apa peredaran dunia ya. So antara step-step yang diambil termasuklah localizing SDG at sub-national level by replicating the national multi-stakeholder governance structure at state level. Okay, kamu belajar kan PAD 320. Janganlah kerajaan pusat je, turunkan ke kerajaan negeri. Pastikan kerajaan negeri pun bersama-sama untuk membantu negara mencapai SDG. Cari orang miskin, bagi welfare, bantu dari segi apa? Dari segi pendidikan apa semua, sebab kita nak dapat capai 17 SDG. Federal tapi negeri lah, kerajaan negeri lah yang lebih mengetahui rakyat dalam sesebuah negeri tu, sebab semua buah negeri akan bergabung, okey, dan akan bergabung, dan itulah orang kata komitmen negara kita. Okay, mobilizing resources and funding through partnership. Okay, kita kalau nak buat sesuatu kena duit, kena ada sumber tenaga kerja apa semua kan. So kita buat partnership. Okay, kita buat crowdsourcing, ambil orang ramai, kita ambil social entrepreneurship, banyaklah CSR program. So sometimes kerajaan nak bagi beasiswa untuk bantu semua pelajar miskin, tak mampu juga. Jadi kita pun collaborate dengan badan-badan yang besar, okay, bank, CIMB, Maybank. Kalau kamu tengok dia orang Petronas memang banyak memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar. Ini semua nak bantulah nak capai SDG ya, memberi support and funding from international resources. So kalau kamu tengok negara-negara maju pun banyak juga dia memberi bantuan kepada negara-negara yang membangun macam kita ni, okay. Okey, dia mengukuhkan lagi data yang kita ada. So dengan data yang tepat, ini akan membantu untuk kita implement dengan lebih bagus lagi. So kita tahu berapa orang miskin, kat mana paling miskin. So kita pergi ke arah situ. So data dan kajian sangat-sangat sangat-sangat berguna lah, ataupun sangat-sangat diperlukan. Okey, apakah cabaran? So of course lah, Malaysia ni dia menghadapi cabaran untuk melaksanakan sustainable development. Apa cabarannya ya? Yang pertama sekali, kurangnya pendedahan kita tentang sustainable development. Sungguhlah negara kita negara yang masih lagi orang kata bukan third world, pertengahan, dan dia punya orang kata pendedahan tentang sustainable development ni masih lagi orang kata kurang. Okay, hanya separuh je daripada orang rakyat Malaysia yang macam faham apa itu sustainable development, faham apa misi dan matlamat kerajaan nak capai. Ada yang merasakan tak perlu, tak penting, sebab kita negara yang tidak berapa kaya. So kita lebih mementingkan ekonomi ya. Sekejap ya. So jangan lompat-lompat, mama tengah kelas ni ya. Okay, the implementation challenges. Tadi kurang kesedaran, yang ni pula adalah orang kata masa nak membuat, nak melaksanakan tu SDG, okay, mestilah involve, melibatkan semua orang. Ianya mengambil masa, especially dari segi attitude dan tabiat. Okay, Meda nak tanya kamu semua, sejauh mana kamu nak orang kata mengurangkan penggunaan plastik? Sejauh mana kita rasa tak naklah nak bawa kereta ataupun naik basikal? Tak ada kan? Stresnya. Tak ada, madam. Tak ada Tak ada, kurang kesedaran. Ini stres ni dengan Usop ni, dia duduk melompat kat katil. Okay, Usop! Nampak ni, mau terlempang ke? Terlempang lah. Senyap. Mama nak kelas ni. So macam kurang habit kita sendiri reckless consumption habit. Memang orang Malaysia dia sangat suka, dia macam sangat suka membazir kan. Dia macam tak ada kesedaran sangat. Okay, Malaysia could do more to abate climate change. Kita ni sebenarnya boleh buat banyak lagi untuk mengurangkan impact perubahan iklim dan bantu negara untuk memperbaiki environment yang semakin merosak ni dengan
kita guna energi secara berjimat cermat. Okey, ini tak. Media tengok orang buang je straw ke apa ke. Mereka duduk tepi pantai kan, penuh kamu tahu tak, plastik-plastik semua dalam laut masuk pantai. Okey. So macam itulah cabarannya. Okay. Shrinking forested areas to form water catchment. Semakin berkurangan kawasan hutan kita sebab kita banyak buka hutan untuk buat empangan air. Okay, nak water catchment lah. Sekarang masalah air pun banyak berlaku. So, ialah air pun keperluan kita juga. So, tempat kawasan tadahan air ni dia kena korek dekat kawasan hutan biasanya. So kita kan nak mengekalkan hutan, tetapi kan sometimes kita terpaksa korbankan hutan untuk kehidupan kita. Okay. Yang kelima, river pollution by chemical and poorly treated waterways. Ini maksudnya apa? Melompat. Tapi tak ni. Tak apa. Okey, maknanya orang kata kat sini pencemaran air dengan chemical dan juga okey, pencemaran air. Ni memanglah, okey, kamu tengok yang Sungai Kim Kim ada sampai sekarang ni budak tu jadi macam cacat tau. Itu budak dah besar tu, dah matang, kalau baby lagi lah. Memang teruk masa sampai mana tengok berbuih macam teruk lah kat Pasir Gudang kan. Johor kan tempat industri. So nak kan bila dia nak buang sisa toksik tu, kalau nak rawat betul-betul memang mahal. Jadi diorang ni memikirkan jimat-jimat buang je dalam sungai. Yang teruknya sungai tu teruk, kita pun teruk. Okey. Dan cabaran yang keenam adalah semakin berkurangnya endangered wildlife seperti harimau Melaya. Kenapa nama kita harimau Melaya? Sebab harimau Melaya tu ada kat Malaysia je. Tapi berapa je dah tinggal sekarang dengan kita nak buat highway supaya senang kita nak berjalan ke sana ke sini. Dah highway pun dah tak guna dah sekarang kan. So sebenarnya endangered wildlife ni dia ada fungsi setiap benda tu. Jangan sampai kita tak kenal kita punya orang kata spesies-spesies kat Malaysia ni. Tapi itulah memang semakin meruncing lah bilangan mereka ni. So dan yang ketujuh, cabaran yang ketujuh adalah kesan climate change kepada ekonomi Malaysia. Okay. Negara Asia Tenggara termasuk Malaysia dijangkakan untuk mengalami impact terbesar dalam economic growth jika increase in temperature, jika kita ni orang kata suhu semakin meninggi. Kita tak rasa kan, kita rasa macam panas ya. Pertama sekali kamu bayangkan dari segi tourism, kalau terlalu panas, sesuai ke lagi nak buat tourism, nak duduk tepi-tepi pantai kalau panas sangat, berbahaya. Okay. Kamu pergi Cameron, kamu pergi Cameron Highland dengan ni. Kalau Cameron orang kata dulu memang sejuk, sekarang ni tak sejuk sangat dah. Medan pernah pergi dengan kawan-kawan Medan kat Genting Highland tahun berapa entah. Medan tengok kan pekerja dia duduk ni sembur kabus nak bagi sejuk. Memang tak sejuk sangat dah. Sebab apa? Sebab ni lah climate change memberi masalah yang besar pada ekonomi Malaysia. Sebab Malaysia ni negara tourism, tempat-tempat macam ni lah. So kalau macam cuaca yang meningkat, panas, siapa nak pergi bercuti ke tempat panas-panas sangat ni? Okey, pertama. Yang kedua, kamu fikir dari segi pertanian. Okey, kita ni sebarang macam orang kata tumbuhan ni dia ada orang kata suhu-suhu dia. Kalau kita meningkat lagi suhu terlalu panas, banyak orang kata tak berapa nak menjadi sangat pertanian kita. Dan kamu faham kan yang Malaysia ni sektor utama dia juga adalah pertanian. So kalau meningkat lagi suhu dunia, kita akan mendapat kesan. Kita antara negara yang akan sangat-sangat terkesan lah. Okay, dari segi ekonomi. Okay. So yang ke-8, cabarannya sea level still continuing to rise. Okay, kerana suhu yang meningkat menyebabkan ais kat kutub-kutub utara selatan tu cair dan meningkatkan orang kata sea level, air laut. Kita pun semakin ni, dah 10 juta rakyat yang akan terjejas secara global lah. Especially negara kita yang memang pantai. Faham tak? Macam kalau kamu tengok Laos kan langsung tak ada pantai kan. Kita kat Malaysia memang setiap negeri tu mesti ada pantai. So kamu bayangkan orang yang duduk di pesisiran tu, bajau laut apa semua tu, kalau air sungai meningkat, rumah dia
terjejas, ekonomi mereka pun akan terjejas sebab dijangkakan 10 juta people, rakyat di seluruh dunia yang akan terjejas jika air sungai pula dah, air laut semakin meningkat. Okey. Challenges of sustainable development. Okay. So terdapat 3 isu utama yang menekan Malaysia. Yang pertama sekali perubahan penggunaan tanah, yang kedua pollution iaitu pencemaran, dan yang ketiga pengenalan kepada spesies-spesies eksotik yang akan menyebabkan efek negara kita. Dah makan, dah beri tu dekat dalam tayar situ. Dah depan, dah beri dah pagi tadi, banyak beri. Kambing pula So maknanya kan exotic species ni, contohnya macam ikan kan. Kamu tahu tak, bila ikan ni macam ikan yang paling orang takut sekali macam ikan haruan, ikan keli. Kamu tahu tak perairan US, arowana apa, so kamu tengok Alif Shukri dia bela arowana. Itu semua ikan-ikan eksotik tu. Kalau diperkenalkan dan dilepaskan dalam sungai, dia akan makan ikan-ikan kecil lain dan akan menyebabkan mati benda lain. Okay, so macam jadi tak segar tau. Sebab setiap hidupan ni dia ada fungsi dia sendiri. So kalau satu spesies tu diperkenalkan, sebab itulah macam US semua dia sangat takut dengan ikan-ikan Asia Tenggara. Macam ikan-ikan, dia orang panggil ikan-ikan, dia panggil macam piranha lah juga kan, untuk makan semua benda. Memang sungguh haruan, ikan-ikan haruan, arowana, aropaima, semua tu. Ini akan menyebabkan unsustainability. Okay, sebab kadang-kadang kita pergi biarkan dia kan, benda-benda yang tak sepatutnya. Maknanya Tuhan dah buat naturally, maknanya dia buatlah yang ganas banyak ni je. Yang baik-baik, binatang yang jinak-jinak banyak ni. Tapi kita ni sebagai manusia, kita pergi biarkan, kita pergi buat orang kata macam ni dah nak DNA macam ni, jadi merubah natural tu. Okay. So apa kita tengok strategi dan inisiatif sustainable development dekat Malaysia ni. Okay, Malaysia telah buat beberapa perkara. Antaranya adalah MQLI, MUQL. Mina rasa Mina dah start, kita dah study ke belum ni semua ni? Dah buat ke belum Belum lagi Belum, madam. Asal Madam rasa Madam macam dah ajar korang Oh tak apalah, maybe Madam buat soalan quizzes kot. Okay. So antara strategi yang telah diambil oleh Malaysia adalah Malaysia telah memperkenalkan Malaysian Quality of Life Index. Dia buat satu indeks nak tengok sejauh mana berkualitinya kehidupan kita seorang rakyat Malaysia ni. Malaysia Urban Quality of Life, dia buat pula satu indeks tentang kehidupan di bandar pula. Lepas tu dia buat compendium ataupun compilation of environment statistic. Okay, lepas tu dia buat Murninet, lepas tu dia buat Malaysia Sustainable Development Approaches at State Level dan dia buat Green Building Index. So maknanya ada spesifikasi bangunan tu yang sepatutnya macam tak berapa nak green sangat. Okay, kita tengok apa dia. Okay, MQLI ni adalah satu approach nak menilai sesuatu yang telah pun diperkenalkan oleh EPU. Okay, Economic Planning Unit pada tahun 1999, lama dah ya. So MQLI ni telah diupdate dan kriteria-kriteria dia adalah seperti berikut. Macam nak tahu bagus ke tak kehidupan kat Malaysia ni berdasarkan 14 perkara ini. Yang pertama sekali, Air Quality Index, indeks kualiti udara. Mereka pernah pergi KL 2019, masa tu COVID macam tak ada lagi kat Malaysia, tapi ada jerebu. Ya Allah korang, memang kelabu sampai sihat ke macam tu? Memang tak sihat lah kelabu tu, sebabnya udara tu ada macam habuk yang boleh kalau masuk ke paru kita jadi bahaya. Yang kedua, deforestation. Kita nak tengok sejauh mana teruk sangat pembasmian hutan kita ni. Asyik-asyik tebang hutan. Kalau terlalu banyak sangat, maknanya tak ada kualiti dah tu. Yang ketiga, indeks air bersih. Sejauh mana air kita ni bersih. Okay, kalau kat Malaysia ni air kita ni kalau kat Malaysia boleh digunakan untuk mandi, tapi untuk minum secara terus tak boleh lah. Pendapatan, income. Adakah pendapatan kat Malaysia ni
okey, setara. Okay. Working life, kehidupan kerja kita. Adakah kita kena kerja berbelas-belas jam macam kat China kan? Ya memang ada kerja tapi sometimes dibayar terlalu murah ataupun orang kata sampai berbelas-belas jam kerja, anak pun ikat kat bawah sebab dah tak mampu nak bayar pengasuh, kerja pula berbelas-belas jam dekat 20 jam sebab nak kerja production. Macam mana kan? Transportation and communication kita macam mana? Okay. Kalau kamu tengok pelanggaran yang LRT dekat KL tu kan, communication macam mana? Adakah kita ni okey bab internet, bab line-line telefon? Okay. And then kesihatan kita, vaksin dah dapat ke belum? Menteri kata dah order tapi dia kata pula tapi sebab negara lain dah order banyak-banyak, rembat hak kita pula, lambatlah pula vaksin dapat. Korang semua dah naik ke belum nama nak vaksin ni? Dah daftar ke belum? Dah Dah naik. Siapa dah naik nama? Tasha. Tasha naik nama? Dah. Ya ke? Bila kamu vaksin? Tunggu second dose Ahad ni. Kenapa? Macam mana kamu boleh dapat? Kamu muda padahal. Apa madam? Macam mana kamu boleh dapat? Tak tahu. Bini pun dah dapat juga. Iya ke? Wah, hebat korang. Madam ni puaslah tenung My Sejahtera tak naik-naik nama ya. Itulah so madam pun rasa macam tapi lepas vaksin tu okey tak rasa? Kau macam rasa nak demam ke kan? Mana pening macam tu je madam. Tapi orang kata second dose teruk sikit. Orang Malaysia dengar macam tu juga tapi okey lah kan dah dapat. Dari segi education kat Malaysia ni sekarang ni alhamdulillah lah. Yalah walaupun kat peringkat sekolah sebab masih lagi ada masalah macam internet tapi kalau kat peringkat universiti kita masih berjalan walaupun dalam keadaan ODL lah. Rumah ada tapi terlalu mahal lah. Tak tahulah macam mana orang muda macam korang nanti nak beli rumah. Mestilah nak beli rumah takkan nak sewa je, betul tak? Environment, okay, dari segi alam sekitar macam mana, okay. Family life, kehidupan family. Contohnya macam kalau ada banyak sangat perceraian, banyak sangat macam masalah domestic violence, pukul-pukul bini terajang suami, bini hemput suami tak beli baju raya. Kita tengok juga tu anak memberontak, anak mengamuk kan. Social participation, kita ni terlibat tak dengan sosial ni? Sekarang tak apa-apa nak bersosial lah. Tapi media sosial kan ada. Okay. Public safety, keselamatan awam macam mana, okey ke? Okay. Culture and leisure, budaya dan orang kata leisure lah, riadah macam mana? Tak beriadah mana dah musim ni ya. Alright. So itu adalah MQLI. Yang ni MUQL pula dekat urban pula. Okay, ramai orang duduk bandar tapi happy ke kalau duduk kat bandar? Madam pernah duduk kat bandar. Rumah sangat kecil, okay, tingkat 13 ke 14, lift kadang-kadang tak ada api, rosak, kena tendang pintu baru buka. Memanglah duduk kat bandar ya. Madam duduk betul kat tengah-tengah KL tu. Madam kerja ni dekat area sini, Madam cerita kamu Jalan Yat Kuan Seng ni kan, area sini Madam kerja. Memanglah duduk KL ni orang kata memang serba-serbi bandar tapi kalau kita ada banyak duit tak apalah. Kalau gaji setakat 1,300 nak naik LRT bagai tu pening kepala sikit lah ya, macam merintih nak balik kampung. Bukanlah maknanya orang kata Madam suka je duduk bandar, tapi Madam happy, macam lebih happy duduk kat kampung lah kot, biarlah kan. Lepas tu okay, kita tengok ada beberapa indikator, okay, dan 14 rubrik macam mana nak tengok fungsi ataupun fungsi di peringkat bandar ni. Kalau duduk bandar macam mana? Kamu mesti ada cita-cita nak duduk bandar kan? Duduklah bandar, duduk juga setahun dua, merasalah ya. So dia ada 19 indikator dan 14 rubrik. Pertama tengok income. Macam Madam income 1,000 lebih. Tapi Madam syukur je kan. Working life, kerja macam mana, okay. Transportation and communication, health, lebih kurang macam tadi jugalah. Cuma ditambah beberapa seperti urban service, macam mana perkhidmatan dekat bandar, okay. River quality index, okay. Sungai ada je kat bandar tapi kadang sungai terlalu tercemar lah. Solid waste per capita, okay. Satu rumah tu berapa banyak sampah dikeluarkan. Masalah kat bandar sampah banyak sangat ni. Okay, itulah lebih kurang sama lah, alright. Okay, tengok pula, okay, Jabatan Statistik telah pun mengeluarkan statistik yang semuanya pasal environment lah. Okay, so beberapa statistik adalah seperti air, water, okay, udara, air, tanah dan juga environment dalam atas darat dengan marine. Tengoklah berapa, contohnya macam ni ya.
Okey, berapa ribu lagi haiwan yang tinggal dalam ni. Dalam berapa indeks pencemaran. Sebenarnya orang kata statistik ataupun data-data macam tu sangat penting ya. Tapi janganlah dapat pada orang yang salah. Contohnya, Meda pernah pergi satu seminar macam perhilitan, dia takkan cerita, okey kat sini gajah berapa ekor, sini, dia orang tahu. Dia orang memang masuk dan dia orang kaji apa semua dan dia orang ada macam buku untuk beritahu berapa statistik haiwan-haiwan, tapi jangan dapat pada orang yang salah. Siapa orang yang salah? Pemburu haram lah. Memang dia akan buru, kabar-kabar tengok gajah mati, gading dah tak ada. Okey, harimau mati ni semua-semua. Meda pernah pergi Langkawi, memang dia ternak buaya untuk jual daging buaya, empedu buaya. Takut Meda. Boleh ada peti macam peti aiskrim tu. Ini tapak kaki. Memang dijual daging-daging buaya tu. Tapi yang tu dia ternak lah, maknanya dah banyak sangat kan kat Langkawi tu. Tapi orang kata binatang-binatang terancam ni memang dia sorot statistik. Statistik ada tapi dia tak nak beritahu kat mana banyak harimau, banyak apa, sebab takut illegal poacher ni lah. Okay, pemburu haram. Okay. So ni Malaysian Urban Indicator Network, MURNINET, banyak lah kan. Okay, Federal Town and Country Planning. Okay, orang kata apa, pusat perancangan bandar telah pun didevelopkan MURNINET ni untuk kawasan-kawasan bandar ni. Tujuan dia adalah untuk menguji apakah indikator-indikator sesuai untuk urban. Sebab urban ni walaupun orang kata dia penuh dengan bandar, tapi dia penuh juga dengan kesusahan. Sebab kalau kamu tengok kesusahan bandar dengan kesusahan kampung ataupun kata rural poverty dengan urban poverty ni, lebih teruk urban. Sebab urban ni orang tak kenal kita, orang sibuk. Memang sungguh dah segala serbi-serbi di tepi kita tu macam mahal. Dan kalau kamu takkan nak tanam sayur, macam susah nak jumpa. Kalau Meda dulu memang duduk tingkat 13, kan memang hidup pun susah lah, rumah pun kecil, macam tu kan. Kalau kat kampung ni at least orang kampung kenal, orang kampung tolong, ada JKK. Okay, so kita tengok apakah indikator ataupun rubrik di dalam MURNINET ni. Pertama, penggunaan tanah. Populasi terlalu padat pun meresahkan juga kan. Household, isi rumah, ekonomi, kemajuan dari sosial ekonomi, infrastruktur. Betul lah infrastruktur tu. Okay, kalau duduk kat setinggan tu macam mana lah pula Transport sangat penting sebab tak semua orang boleh afford nak beli kereta. Dan kalau beli kereta kadang-kadang lambat, memang memerlukan macam LRT yang laju, yang boleh membawa kita ke office on time. Okay, environmental management, pengurusan alam sekitar, local government, ada ke angkut sampah ke, biar je. Okay, affordable housing, yes, rumah kalau dekat kami dia ingat kat depan UiTM tu, sorry lah korang, rumah juta semua, juta. Okay, kita kalau kat kampung 200,000, 300,000 tu besar sangat dah. Kat sana sorry lah, juta pun 800,000 rumah flat je. Okay, memang mahal sangat-sangat. 400,000, 500,000 rumah flat je korang. Rumah macam tak nampak tanah rumah pun. Okay, and then peruntukan perumahan. Okay, so dan yang kelima, macam mana sustainable development pendekatan dekat kawasan state level lah, kat negeri kan. Tadi kita asyik cakap pasal federal, kerajaan negeri takkan tak ambil part, betul tak? So dia ada beberapa penilaian yang dibuat di peringkat state lah. Okay, so kita nak tengok sejauh mana state ni komit tak nak membangun secara lestari juga. Okay, so untuk Selangor, Klang Valley, okay, Left Indel, okay, Johor Bahru, Pening, adalah antara pendekatan yang buat. Kalau kita tengok pun masih lagi di bandar-bandar utama lah. Okay, so Green Building Index, siap keluar pokok kat dia punya bangunan ni. Maknanya kata kadang-kadang bangunan, perasan tak bangunan yang cermin kaca dia tu macam nampak cantik je, cermin kaca tu yang membias tu. Perasan tak? Macam cermin Madam. Sebenarnya sangat tak bagus, sangat akan menyebabkan lagi panas, lagi climate change. Okay, tak bagus sebenarnya kan. Lebih baiklah rumah kampung yang udara boleh keluar masuk je. Rumah sekarang ni kan jadi tertutup macam tu kan. Okay, so kita nak capai bangunan, nak bina bangunan yang lebih green lah, lebih menyayangi alam sekitar lah. So to save energy. Betul juga. Kan rumah madam ni kan aircon pasang. Lepas tu kan macam angin tak masuk sebab kita jenis tingkap ada. Okay, buat tingkap banyak-banyak tapi tutup pasal aircon kan. Jadi macam kita akan menggunakan energy yang lagi banyak kan. Memanglah boleh bayar bil api, tapi bil api
elektrik tu datang daripada arang batu. Okay, arang batu tu pula lah non-renewable resources. Okay, so recycle materials. Ada tak kita guna recycle materials? So kita harmonikan bangunan-bangunan ni dengan Malaysia climate tradition. Maknanya orang kata kita ni bukannya negara sejuk nak buat bangunan yang tertutup sangat. Kalau UiTM orang perasan tak? Kalau tak ada aircon rasa macam tak boleh hidup sebab dia macam tertutup gitu. Sebab tu dia kena ada orang kata pengaliran. Kan? Rindu tak dekat ni Blok D yang panas? Tak rindu ke nak jalan daripada Masmed sampai Blok D yang panas? Madam baru mari yang pergi UiTM ya. Begitulah, tak ada orang kan. Pergi ambil buku kejap. Okay. Culture and its environment as well as maintaining the capacity of the ecosystem at local and global level. So kita nak buat bangunan yang mana yang macam sesuai dengan cuaca negara kita ni kan. Tak boleh nak buat macam Korea ya. Korea dok, kalau kita tengok dok, boleh lah asyik pakai baju tebal-tebal. Tapi memang sejuk lah kot negara dia orang dengan salji apa semua. Padahal dia Asia je kan. Korea, Jepun macam kita ni. Kan. Okay, so dia akan tengok 6 rubrik iaitu energy efficiency. Maknanya kata kecekapan energi tu guna. Maknanya janganlah guna sampai bil api mahal sangat. Okay. Indoor environmental quality. Okay, kalau dalam ada quality tak macam kualiti alam sekitar dia, sustainable site planning and management, okay, tapak tu, okay, adakah diuruskan dengan sustainable. Ni memang geram ni, buka pintu, aircon berjalan, biar api melambung, kita rasa panas je. Okay. Materials and resources, guna bahan apa, adakah kita guna bahan yang kalau orang putih pandai, dia orang guna sampah-sampah buat kereta api, buat tu, kita macam lambat lagi lah nak ke situ Water efficiency, penggunaan air kan, kalau guna sensor macam tu keluar kan. Kita ni jenis buka air tak tutup air, lepas tu kalau air ngalir biarlah UiTM punya, tak payah nak sibuk kan. Inovasi, okay. So GBI ataupun Green Malaysia Green Building Index telah macam dia kenal pasti ataupun dia kena memperakui lah approach sustainable development ni, okay, supaya kita boleh hidup dalam, nak membangun boleh tapi biarlah secara sustainable development. Ini adalah nak meningkatkan kesedaran pada pemaju, arkitek, engineer, planner supaya buat bangunan yang lebih green. Itulah maksudnya, okay. So kalau kat Malaysia pula, okay, Malaysia University Sustainable Efforts, tengok UiTM ada ke dia buat. UiTM pun ada juga Sustainable University So dia buatlah tempat kita nak jalan tu lebih green, ada pokok-pokok, tak adalah batu je kan, okay. Garden, parks and ponds, okay, maknanya ada taman-taman, seronoknya lah campus life kan. Ada taman, ada kolam-kolam, tengoklah kami kat campus kita kan, supaya kita rasa happy dalam tu, dia ada oksigen. Kamu pernah tak macam duduk-duduk area dekat Dewan Pro tu? Kan Dewan Pro tu kan daripada atas kamu tengok ke bawah pokok dia besar-besar kan. Monyetnya kan. Monyet masih lagi ada sekarang Kamu tahu tak dia terkejut, madam terkejut ke dia duduk ni. Gali siang juga set dia, okay. Dia duduk gali ni duduk gali tu sampah. Okay, cari makanan. Okay, so juga menanam pokok. Kita sekarang tanam macam-macam dah. Tanam nenas, kamu tahu. Tanam durian. Ni, satu lagi nak beritahu kat kamu, UiTM akan buka ni. Sebab korang dah tak ada, tanah banyak lagi kan. So UiTM pun apa lagi tak ambil, dia akan tanam sawit. Jangan sampai madam yang kena siram pokok sawit. Okay. So banyak tu nak tanam tu sebab kita punya dalam 10 hektar ke berapa 100 hektar gitulah. Madam tak tahu, tapi dalam UiTM dia nak buat penanaman sawit pula dah ya. So menggunakan memang dalam universiti pun ada juga sustainable, nak tanam juga. Okay, buat penanaman. Okay. Okay, so kita pun kena kurang. Sekarang ni lagi lah communication antara kampus, okay, di dalam kampus lah menggunakan elektronik. Betul dah, tak ada dah kalau dulu orang duk hantar guna test, guna kertas, tapi tak ada dah sekarang ni semuanya secara online. Menggunakan email, email lambat kan, kita semua guna WhatsApp je, dah tak ada dah kertas ya. Student pun dah buat melalui elektronik portal UFuture, okay. Dan kita pun sekarang macam orang kata
kurang penggunaan kertas tu. Ini baguslah sebenarnya kurang penggunaan kertas tu, sebab kertas ni kan datang daripada pokok. Kita tak naklah potong-potong kertas nak menanda test kamu tu. Okay, tak naklah potong-potong pokok. Test kita kan, sekarang ni assignment pun kalau dulu kita binding guna plastik, betul tak? Tebal kau main lagi. Sekarang dah tak ada dah. Okay. Okay, so apakah involvement of Malaysia di peringkat antarabangsa pula? Okay, kita terlibat dalam ASEAN Sustainable Development Summit, ASEAN Strategy and Leadership Institute ASLI. Okay, example dia adalah kita terlibat sebagai partner lah. Ni antara kita punya penlibatan Coral Triangle Initiative. Yang macam dia cakap tadi. Coral ni cantik. Kamu tahu Coral ni sebenarnya lembut je macam tu. Tapi kalau dah mati tu kerah lah macam batu tu. Okay, so kita pun dengan 6 negara lain kita nak jaga. Okay, laut kita, biodiversity kita. Sama-sama kita ada coral reef fishery and food security. Okay. So Malaysia sendiri memang banyak kaya dengan coral ni dalam laut kita. So kita bersama-sama dengan Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Filipina, okay, Pulau Solomon, Timor Leste, okay. So bersama-sama nak jaga dalam laut, okay. So sebab ini bagus sebab untuk makanan kita, untuk kesihatan, biodiversity jagalah walaupun benda tu tak ada kena-mengena. Ini kita ni asyik nak mencemar je kan. Anak media cakap apa? Jangan buang plastik dalam laut, nanti penyu makan, nanti penyu tercekak. Betul lah tu kan. So ini partner dia, okay. So yang ni pula dengan UNESCO pula, okay, South Cooperation, okay, negara ASEAN lah, ASEAN ya. So kita ada dengan negara Malaysia dengan PBB, design agreement lah, okay, untuk pendidikan sains, budaya dan communication, buat MOU lah, okay. So kita nak bekerjasama, okay, tak boleh nak berdiri sendiri, tak boleh, kita tak ada semangat, kita kena ada berkawan-kawan tu lah. Okay, tengok antara partnernya dia buat projek, okay, University, UNESCO, UNIZA, UMT pun antara yang pasal laut-laut ni, okay. Okay, so buat lagi IHO, Hydrographic Capacity Building Program for Coastal States. Serius korang, Media dah buat dah soalan ni. Bukan Media suruh jawab dah ke korang yang ni? Tak ada lagi? Belum. Media ingat sangat, tak apa nanti Media hantar Kejap lah, Maggie dah habis dah. Okay, so IHO ni sama-sama nak hydrography capacity building program for coastal state, negara-negara yang ada pantai. Kita kan negara yang memang betul-betul pantai. So kita ada kerjasama IHO ni. So maksudnya orang kata Malaysia ni dia tak sendiri, dia ada hubungan dengan negara-negara luar supaya sama-sama nak menuju ke daripada SDG. Kan duk seorang, duk buntu seorang tak boleh, dia kena ada usaha sama. Okay, so ini adalah life below water. Nampak tu nak jaga sea. Memanglah kita nelayan, soal Media pun sekarang dah jual ikan. Media duduk tengok ikan kan, Media kata banyaknya ikan. Kita tak tahu siapa yang beri makan pada ikan tu dalam laut. Bayangkan sehari-sehari motorbot kan, ikan beratus kilo, beribu kilo ikan. Siapa bagi makan ikan dalam laut tu? Kalau tak kerana kuasa Allah dan kalau kita jaga betul-betul kita punya ocean, banyak orang kata rezeki ataupun manfaat yang kita boleh dapat kan. So kita kena jagalah, okay, environment ni. Okay, so ni climate change education, so buat education lah, okay. Tak payahlah Madam kamu boleh baca sendiri ni. Okay, kita UNESCO Jakarta, UNESCO. Kita ni UNESCO memang rapat lah. So UNESCO, UNICEF, benda-benda macam tu. UNICEF ni maksudnya orang kata dia antara badan yang telah UNESCO ni, dia telah cakap Pening dengan Melaka lah bandar yang sangat tinggi budayanya. Dia, maknanya orang kata dah terkenal di seluruh dunia. Pening dengan Melaka akan tulis diberi orang kata award lah oleh UNESCO, bandar yang sangat berbudaya, menjaga sejarah, benda macam tu lah. Okay. So secara conclusionnya, Malaysia can and should be ambitious with the goals and target for the SDG. Okay, Malaysia ni walaupun negara yang masih bertatih lagi, tapi sebenarnya kita boleh untuk capai goal yang telah pun diletakkan. Kita telah
letak higher target through sustained and systematic effort. Okay, so setiap kali kita buat rancangan Malaysia, kita tak lupa ke SDG. Okay, kita telah buat plan dan implementation untuk inilah sama-sama priority untuk menuju mencapai sustainable development. Okay, so jangan kata Malaysia tak buat, Malaysia buat. Kita buat sehabis baik, kita buat seboleh mungkin untuk sama-sama mendukung cita-cita nak dapat sustainable development. Sebab dia dunia, benda ni dunia. Kalau Malaysia tak buat, nanti negara lain tak buat, negara lain lagi tak buat, ramai-ramai tak buat, tak boleh lah. So benda ni, sebab benda ni walaupun orang kata lambat, tapi dia akan dapat benefit dia satu hari nanti. Alright, habislah chapter 8 dan habislah chapter ni. Okay, kamu okay tak? Faham ke? Faham, madam. Madam nak tanya pasal assignment boleh yang video? Video, okay, macam mana? Kan kita kena pilih satu NGO ke badan-badan yang buat related to sustainable ni kan. Kalau kita ambil Pertubuhan Kasih Umat tapi dia buat goal dia nak no poverty, boleh ke madam? Boleh, sebab boleh. Itu SDG juga. Tasha buat program, dia kan kena ada program madam kan, description pasal program humanitarian misi kemanusiaan ke Sabah masa COVID teruk Sabah mula-mula dulu. Boleh ke madam? Boleh je, cuma boleh dia nak NGO kan. So maknanya orang kata kalau boleh kamu kena relate kan dengan SDG. Kalau dia ada SDG, kalau 1, 2, 3 okey lah kamu buat lah. Selain daripada SDG tu apa lagi yang dia buat? Banyak. Macam dia provide go to madam. Macam dalam satu tu dia provide tab juga. So good education untuk budak-budak dekat sana madam. Boleh ke madam? Boleh. So education, betul tak? Boleh kait-kaitkan lah kan? Yes, it is depends on how kamu boleh kaitkan. Itu yang kita nak supaya kamu faham and then kaitkan. Macam tu juga dengan gambar tu. Sebab SDG ni sangat penting. Sebab kita duduk bercakap SDG je daripada topik 1 sampai topik 8. Betul tak? So, kalau kamu dapat kaitkan, apa Pertubuhan Ummah tu buat in order to achieve the goals of SDG tu, kan? So, okay lah, fine. Boleh je buat. Okay, tak kisah. Okay, kalau dulu-dulu kalau termiss satu point macam tu tak apa kan madam? Ke tak boleh madam? Boleh je. Yang penting madam nak tengok kamu punya elaboration ya. Okay, perasan tak dekat chat madam ada quizzes madam buat. Cuba try buat. Sambil-sambil ni pukul 3 dah kelas kita. Habislah sejam dah, kesian ke korang. Data apa semua. Okay dah semua madam, stop kat sini dulu. Nanti kita akan berjumpa lagi